Anwar tidak pernah menangguk di air keruh. Keikhlasan dalam perjuangan dan keberanian dalam membuktikan kebenaran demi rakyat. Itulah sifat kepimpinan terpuji yang harus ada dalam diri setiap pemimpin dalam negara kita. Sekalipun ada peluang, ianya tidak seharusnya digunakan demi kepentingan diri atau parti. Sebaliknya rakyat dijaga dan kedaulatan undang-undang dan negara dipelihara. Kota Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan beliau mengemukakan rayuan penamatan proklamasi darurat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam. Beliau berkata usul berkenaan antara perkara yang dibawa ketika lebih 1 jam sembah menghadap Al-Sultan Abdullah di Istana Negara. Pandangan kita bahawa pengurusan darurat ini akan menyebabkan kerugian kepada negara, tidak akan membantu menangani masalah COVID-19 dan akan menjejaskan ekonomi terutama kepada rakyat peringkat bawahan. Saya telah tengok semua langkah yang boleh dilakukan tidak memerlukan darurat. Jika kita merayu kepada Tuanku supaya sedaya upaya menghalang penerusan darurat ini. Pandangan kita bahawa penerusan darurat ini akan menyebabkan kerugian kepada negara, tidak membantu penanganan permasalahan COVID dan akan menjejaskan ekonomi terutama orang rakyat peringkat bawahan, peringkat rendah. Dan kita tengok semua langkah yang boleh dilakukan tidak memerlukan darurat. Jadi kita merayu kepada Tuanku supaya menghalang penerusan ini sedaya upaya, walaupun Tuanku tepat mengatakan bahawa patuh kepada semangat Raja Berperlembagaan. Katanya kepada pemberita sejurus keluar dari pintu Istana Negara pada jam 11.55 pagi semalam. Ditanya adakah beliau turut membawa sebarang usul bagi menukar kerajaan, beliau bagaimanapun berkata, ia tidak berlaku. Tukar kerajaan adalah soal yang tidak berbangkit sekarang ini, katanya. Katanya masyarakat harus tahu bahawa Al-Sultan Abdullah begitu arif mengenai perkembangan semasa yang turut diperoleh daripada pandangan pakar lain. Persidangan Parlimen seperti yang kita tahu beberapa bulan lalu, Tuanku telah pun mengeluarkan pandangan kenyataan untuk meminta supaya Parlimen diadakan dengan syarat kerajaan bersetuju. Itu pun tidak dilakukan. Baginda turut berkenan berbincang mengenai pengurusan dalam negara, keyakinan rakyat, keyakinan pelabur dalam dan luar negara yang meminta supaya berlaku perubahan yang baik, katanya. Tiada langsung isu pembentukan Kerajaan Baharu Malaysia dalam pertemuan di antara Yang di-Pertuan Agong dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disoal tentang apakah tujuan Agong memanggil pemimpin-pemimpin parti menghadapnya dalam beberapa hari ini, kata Anwar, hak itu terpulang kepada baginda. Itu terserah pada Tuanku. Tapi berdasarkan pengalaman saya tadi, Tuanku berlapang dada mendengar kesemua pandangan, katanya. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH menambah dia turut menyediakan laporan dan kajian untuk pertimbangan agung berhubung beberapa isu berbangkit. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad mengandaikan kemungkinan berlaku satu pembentukan kerajaan baharu selepas perjumpaan ketua-ketua parti politik bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Beliau berkata apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan meminta ahlinya supaya sedia bekerjasama dengan semua pihak, kemungkinan andaiannya ialah membawa satu kerajaan baharu untuk dibentuk. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata apabila Agong memanggil kesemua pemimpin parti politik untuk datang menghadap, ia adalah satu petanda baik yang menunjukkan betapa seriusnya keadaan ekonomi negara dan pandemik COVID-19 yang semakin memburuk. Dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi hakikat bahawa Yang di-Pertuan Agong telah panggil semua pemimpin parti-parti politik untuk datang menghadap adalah satu petanda yang baik kerana ianya menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong sedar betapa serius keadaan yang ada sekarang dari sudut pandemik itu tak selesai-selesai, dari sudut keadaan ekonomi tidak selesai-selesai. Kalau kita nak buat andaian baginda berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO, DAP, Amanah dan parti lain, maka kita boleh lihat seolah-olah di situ ada kerangka pembentukan satu kerajaan baharu di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Betul atau tidak, kita tak tahu lagi. Ini mungkin satu option. Kita harap dalam perbincangan ini akhirnya dengan tujuan untuk mencari satu penyelesaian. Apa penyelesaiannya yang ingin dicadangkan, itu kita tidak tahu. Katanya dalam
semalam secara langsung bicara Khalid Samad yang bertajuk Kerajaan Gagal Apa Pilihan Agong di Facebook Jom China semalam. Beberapa siri pertemuan peringkat tertinggi difahamkan akan berlangsung sepanjang minggu ini, berkemungkinan bagi merangka landscape politik baharu di sebalik proklamasi darurat yang dijangka berakhir awal Ogos ini. Setakat semalam dilaporkan 4 pemimpin sudah menghadap Agong, antaranya Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PKR Anwar, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Jom China sangat bersetuju dengan apa yang berlaku semalam demi rakyat dan negara tercinta ini, dan pastinya rakyat jelata merasa lebih terbela serta masa depan anak-anak mereka akan terus terjamin. Bukannya rakyat meminta bintang di langit atau bulan jatuh ke riba. Cukuplah negara yang berdaulat dan merdeka ini ditadbir sebaiknya oleh mereka yang layak dan ikhlas kepada rakyat, membuat sesuatu bukan kerana nama dan ingin dijulang. Tabik dengan Anwar Ibrahim yang tidak pernah menangguk di air keruh untuk berbicara tentang keabsahan atau jumlah sokongan Muhyiddin demi membentuk kerajaan baharu. Sebaliknya, beliau gunakan peluang menghadap Agong semata-mata untuk meluahkan keluh kesah dan denyut nadi rakyat. Jadi kepada anda, fikirlah sendiri yang mana satu kaca, yang mana satu permata. Kedua-duanya berada di telapak tangan anda.